Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zilna ilma warzuqna fahma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ittaqullah usikum wa iyaya bitaqallah faqad fazal muttaqun. Tuan-tuan, puan-puan yang mulia yang dirahmati Allah sekalian, yang saya hormati Al-Fadil Tuan Imam Masjid Ismail Petra Tanah Merah, barisan kepimpinan jawatan kuasa masjid, pegawai-pegawai kerajaan, mahaguru saya, izinkan saya menggunakan ilmu yang diajar untuk kita sampaikan kembali kepada masyarakat untuk kita diguna pakai bagi meneruskan kehidupan kita dalam kita mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sama-sama membuka majlis ilmu yang saya kira dalam tajuk yang diberi kepada saya hari ini adalah berkaitan dengan penyakit demam denggi. Mungkin tuan-tuan di kalangan tuan-tuan dah tahu. InsyaAllah bagi kita mendapatkan keberkatan Allah pada malam ini, marilah kita sama-sama buka dengan surah Ummul Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah izin Allah masih bagi lagi peluang kepada kita semua untuk kita hadir ke rumah Allah ini untuk kita sama-sama meneruskan amal ibadat kepada Allah, nak berbanding dengan rakan-rakan kita yang lain yang masih lagi belum diberi kesedaran oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita duduk bersama-sama di rumah Allah ini. Tuan-tuan, puan-puan yang mulia, saya suka berpesan kepada diri saya sendiri dan saya merayu kepada tuan-tuan puan-puan sekalian, malah sama-sama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebenar-benar kita bertakwa serta kita melaksanakan segala perintahnya dan kita menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua mendapat keberkatan hidup di dunia dan di akhirat Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Tuan-tuan, lah kita kongsi ilmu kita berkaitan dengan penyakit demam denggi. Tuan-tuan, puan-puan yang mulia, setiap insan yang ada di atas dunia ini tidak akan terkecuali daripada dijangkiti dengan penyakit. Yakni kita bersambung kepada perbicaraan kita pada minggu lepas, minggu 2-3 minggu lepas, yang mana baru ni saya diberi tajuk tentang norma baru. Dan di dalam tajuk itu juga saya ada mengupas sedikit sebanyak tentang perkongsian kita tentang ujian Allah, di mana hari ini pun ia berkaitan dengan ujian Allah, tuan-tuan yang mulia. Wabak-wabak penyakit ini adalah bala Allah, ujian Allah kepada kita semua, yang mana kita semua tidak boleh lari dari minggu, dari hari ke hari kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Demam denggi ini, tuan-tuan, puan-puan, Allah uji kita dengan sekecil binatang, sekecil serangga, yakni nyamuk, tuan-tuan. Kecil je, halus je. Tetapi apabila kita kena je demam denggi ni, tuan-tuan, sakitnya, musibahnya yang kita akan tanggung. Allahu Akbar, Allah Maha Kaya, Allah Maha Kuasa, yang kita dapat nak bagi tahu kepada orang lain ni kita tak mampu, tuan-tuan. Sakitnya, nak oyak sakit denggi ni lebih sakit teruk lagi daripada orang kena COVID ni. Cuma kubur boleh pergi ya, bezanya. Tak? Hak COVID ni tak boleh pergi kubur. Hak denggi ni dia boleh pergi kubur.
Sebab kita tahu cara jangkitan dia. Denggi ni, tuan-tuan puan-puan yang mulia, kalau kita nak cara semua, kadang orang dah tahu dah, dia berpunca daripada nyamuk. Tak? Kita pun ada ngaji, kita pun ada dengar kut radio, kita ada dengar kut media massa. Denggi ni berpunca daripada nyamuk. Sebut kata denggi, kita cakap ialah suatu jangkitan virus, tuan-tuan. Suatu jangkitan virus yang dibawa oleh nyamuk. Nama apa nyamuk? Nyamuk Aedes. Dia tak lalu nyamuk tiruk dan sebagainya. Nyamuk ketik kita tengah malam tu nyamuk tiruk. Aedes dia tak ketik tengah malam. Kena beza situ. Nyamuk Aedes ni dia ada dua jenis. Satu dia panggil Aegypti. Satu lagi dia panggil Albopictus. Kalau nyamuk hok besar saya bawa tu ketik orang tu mati. Kalau tuan-tuan lalu hok duk Taman Kiara saya buka pameran tu nyamuk besar ni. Bukan nyamuk tu nak ayak replika dia. Supaya orang kampung kita nampak. Lagu mana nak beza nyamuk biasa hok ketik kita sakit tengah malam tu dengan nyamuk Aedes hok sebenar. Tuan-tuan puan-puan yang mulia. Nyamuk Aedes ni dia ada dua jenis, satu Aegypti, satu Albopictus. Aegypti ni dia suka duduk di dalam rumah. Tempat-tempat gelap, tempat-tempat terlindung. Tak faham gitu dah. Dan satu jenis lagi ialah nyamuk Albopictus yang duduk di luar rumah. Apa kita kena faham hak tu dulu. Dan nyamuk ni apabila dia ketik orang ni dia ada virus. Virus mudah kata lain kumel. Bahasa kita nak pakai kumel denggi dah ada dalam tubuh dia ketik tu, baru dia ketik ke orang lain tu boleh jakit tuan-tuan puan-puan yang mulia. Dah. Kena faham sekat tu dulu. Dua jenis nyamuk, duduk dalam, duduk luar. Dah. Kalau kita tak faham hak duduk dalam, hak duduk luar ni, habis pitih kita. Habis pitih. Memang habis banyaklah tuan-tuan. Sebabnya hari-hari kita gunakan ubat nyamuk. Tak? Beli Rixac, beli Fumakila, beli lain-lain jenis dan apa, bukan nak ngepin Rixac ni. Tak? Habis duit kerana hak tu. Nak royak maklum ke ayah-ayah, ibu-ibu, adik kakak, tuan-tuan puan-puan yang mulia. Tak sah kita duduk berhabis pitih. Selagi kita duduk tak musnah ke tempat pembiakan, hari ni kita sembuh, nyamuk hot tu yang mati, tuan-tuan. Nyamuk hot tu yang mati. Esok dia telah nyubit nyamuk lain pula. Sembuh pula kita. Guano. Cuba tuan-tuan kita jimatkan. Bukan kita nak kedekut, jimatkan sedikit. Kita luangkan sedikit masa untuk kita pusing kawasan sekitar rumah kita. Sama ada di dalam rumah ataupun di luar rumah. Kita cuba cara ni dulu. Kita berhenti dulu semburai racun. Kita pusing supaya kita boleh tengok ada ke tak air-air yang bertakung. Sebab nyamuk ni dia suka membiak di dalam air-air yang bertakung. Air-air yang bersih, air-air yang jernih. Jadi air mana hok kita terlepas pandai dalam rumah? Tuan-tuan mana tuan-tuan? Dalam rumah. Boleh? Dalam rumah mana biasa? Kolah mandi. Tak? Rumah siapa ada kolah mandi? Ada di sini ada pakai kolah mandi. Kena tanya diri sendiri berapa kali kita cuci kolah mandi. Sebab itulah kita Allah Ta'ala galakkan kita ni supaya kita jaga kebersihan kita. Selagi kita tak jaga kebersihan diri kita, supaya kita rakyat minggu lepas, kita tak jaga persekitaran kita, duduk dalam agama pun kita tak rasa linear hati kita. Sebab kita hidup sehari-hari kita nak menghadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ujian makin hari makin banyak kepada kita. Dia uji tadi dengan anak, saya rakyat. Dia uji dengan harta benda hilang. Dia uji kita dengan kita sakit. Selagi kita tidak ada kesempurnaan dalam hidup kita ni, hak inilah Allah akan uji kita.
Jadi dalam hakikat hak duduk cara kodang ini, kita nak cara kodang ini, kita bersihkan koloh kita tu. Sebab kita di koloh kita tu, kita nak buat mandi, kita nak buat amal ibadat, nak ambil air semaya, nak ambil wudu. Kita bersih. Seminggu sekali pun tak apa dah tuan-tuan yang mulia. Seminggu sekali tak apa dah, ambil pagi Jumaat sebelum nak nanti ke Jumaat. Kelip menoreh kau dan sebagainya, bersih koloh. Sebab koloh tu kadang-kadang dia pakai mozaik dah. Mudah ya, ambil baru tak cerita buka dia. Lepas tu pasal semua dah, bubuh air balik. Sebab dia nyamuk ni dia duduk telur lah dalam tu. Selesai bak koloh. Mana lagi dalam rumah? Sebab kita kadang-kadang kita tak royak sosok gini, dia tak mari dalam hidup kita ni. Siapa dia di rumah dia pakai penapis air? Ramai tak? Ramai pada kita pakai penapis air, tuan-tuan yang mulia. Kita tanpa kita sedar, di bawah penapis air tu tuan-tuan, air hok jatuh, lepas kita ambil hok panas, lepas kita ambil hok sejuk, di bawah dia tu air lebih tak? Dia ada dalam makuk dia tu. Setengah makuk tu Yahudi rekod dah, tak tahulah Yahudi kau Melayu kau rekod. Dia rekod warna hitam. Jadi nyamuk lebih suka tempat-tempat yang gelap. Sebab itulah kita kena rajin gunakanlah tangan-tangan kita kepada usaha kebaikan. Sebab sikat untuk kita membudayakan amalan kebersihan adalah bukti kita, kekuatan kita. Kekuatan akidah kita ini yang mana akan disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 222, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Maksudnya sesungguhnya Allah mengasihi orang yang banyak bertaubat, dan Allah juga mengasihi orang yang senantiasa mensucikan diri dia. Itu kata Allah. Allah suka kita ni buat gapo-gapo sehari dalam hidup kita, kita bertaubat kepada Allah. Dan Allah juga suka kita ni hidup dalam kita mensucikan diri. Membersih, duduk dalam jiwa kita, hati kita bersih. Kalau hati kita bersih, hati kita comel, secara tak langsung PE kita pun jadi comel juga. PE ni amal ni perilaku kita. Dia jadi comel juga. Dah. Kita berbalik semula kepada tempat-tempat yang disukai oleh nyamuk ini, tuan-tuan dan puan. Selain daripada koloh, air lebihan kuku kowe napis air tu, nyamuk ni dia suka juga duduk di tempat-tempat air lebih hok tubik, duduk di belakang peti sejuk. Tahu peti sejuk? Jarang kita kelebek peti sejuk. Dari di peti sejuk tu dia ada duduk di belakang ataupun duduk di takung bawah. Jamai dulu kita tarik. Dia boleh bersih tempat dulu. Takung. Jadi tuan-tuan balik rumah terang tengok. Dia akan ada air lebihan di belakang peti tu. Nyamuk ni dia suka pergi duduk dalam tu, dia boleh telur. Selagi kita tidak bersih benda-benda ni, selagi itulah nyamuk akan mengikutkan kitaran dia seminggu. Lebih kurang 10 hari dia duduk musim. Jadi ketelur, jadi kau pupa, jetik-jetik, pupa, lepas tu dia jadi nyamuk dewasa balik. Kita pun spray mati hok tu, hok ni pula jeng tubik pula hok baru pula. Kita pun spray pula. Habis pun setting. Tak lama beli. Itulah kita jadi membazir. Sebab itulah fogging ya. Kita rajin tengok dak. Jabat kesihatan dia pergi hantar aku. Esok dia tak pergi dah. Jadi kau bazir. Lepas tu kita tengok apabila kesihatan ni dia sembuh pun racun tu, dia guna racun serangga. Dia sembuh tu apa mati terguling. Hak luar ni tak usah takutlah, setengah tu tak boleh sembuh nah. Kita mintalah kerjasama tuan-tuan puan-puan sekalian. Kita ada 2 jenis. Sebelah dalam rumah dia guna shampoo. Jenis shampoo tu dia sedap bau. Dia tak berminyak. Dia pakai air water based. Yang di luar ni dia pakai minyak. Kalau hok jalan pakai mesin hok duduk gitu tu, ULB hok tubik tu dia pakai racun pure, dia bubuh. Sebab tu dia tu waktu pergi tajam, angin bawa dia boleh masuk ke celah-celah rumah.
Sebab tu jihad tu kita guna tempat-tempat yang sukar masuklah. Orang nak masuk tak boleh. Lepas tu hotel lebat apa tu dia pun jalan dengan kereta gereng hidup. Tu. Dah. Selain tu kadang-kadang kita ada bunga letak dalam rumah, tambah-tambah keladi mahal lah ni ke tak? Ayah tak? Keladi lah ni beribu harga tak? Jadi nak letak tanah saya yang curi kedai mu. Baik tak dalam rumah. Kita pun gunalah alah pelapik pasu. Sedar tak sedar di bawah alah tu kita akak aja. Pasu bunga tu dia bawah patak dia tu patak kalau orang Kedah dia tak terima. Bawah patak dia tu dia gohong tuan-tuan. Jadi kita akak aja ada selalu ugak-ugak. Klik tengok. Dia boleh membiak. Walaupun air tu sikit tuan-tuan. Walaupun air duduk di dalam tudung mineral, boleh ada nyamuk. Jadi kena pakak-pakak beringatlah hak sebelah. Hak bahagian tu dalam rumah lah. Dah. Tuan-tuan puan-puan yang mulia, kita berbalik kepada luar rumah pula. Nak royak sosok ni jelas. Nak cara ada yang sangat tak. Kalau Dr. Sukri ada setuh dah yang baru ni. Ada. Jadi hak di luar rumah ni pula banyaklah tuan-tuan. Sebaran apa jua jenis benda yang boleh menakung air, itulah dia akan boleh jadi tempat-tempat pembiakan. Sebarang benda lah. Jadi dalam tayar buruk, dalam tempurung kelapa, purunnya kita buat nak gola mesin pun lepas koksi. Dah. Lepas tu kita pergi beli minum air kedai budak-budak naik motor anak-anak kita tak royak molek tak jelas kau dia. Bawa minum air pun kau nak sik 2 ria mau minum air siapa tengah jalan pun lepas. Botol gelas tu mari hujan dia boleh jadi tempat pembiakan. Tuan-tuan tahu tak Allah cipta nyamuk ni dia special. Dalam keadaan kering, botol beledi kita ko, bekas sipenek kita ko, dalam keadaan kering tu, dia nyamuk tu dia boleh telur. Telur dia tu boleh hidup. Kajian yang ahli kaji serangga pegawai sains, dia panggil AKS ahli kaji serangga buat. Dan dia duk cek kerja dia. Kalau ada tuan-tuan pergi rumah, dia pasal sejenis makuk. Kalau ada tempat kejadian wabak ni, dia akan bersuruh. Dia panggil Ovitrack. Ovitrack tu dia akan pasal untuk kita kesan Aedes Index. Bekas-bekas yang positif dia panggil Brutu Index. Dia nak kesan. Dan oyaknya dalam keadaan kering, nyamuk ni Allah buat special ke dia, nebula tuan-tuan. Dia boleh aktif nebula masuk. Bermakna walaupun botol kering lo ni panas dah 2-3 hari tak hujan, lepas tu tiba-tiba pun Allah Taala pun bagi kau kita duduk ya Allah cuculilah rahmat hujan tu, hujan tu payah pula jadi kau nyakit takut boh dan sebagainya. Mari boh ya Allah hentikanlah hujan, tak selesai semacam kita ni. Tak. Jadi dalam bekas dia tu, nebula tu, hujan turun je. Jadi ada air, dia pun boleh lalu telur. Boleh jadi ugak-ugak, jadi jetik-jetik Aedes. Inilah nak suruh tuan-tuan faham. Dan apabila kita tuan-tuan puan-puan yang mulia, kita balik rumah lepas ni, kita jadikan amalan norma baru juga dalam kes wabak denggi ini. Sebabnya di Tanah Merah ni kita telah ada wabak denggi tuan-tuan. Allah bagi 2 wabak. Wabak pertama wabak COVID-19 yang semakin hari semakin meningkat. Semakin hari semakin naik. Kalau tuan-tuan pergi duduk di hospital, doktor ada pengaruh ada. Tuan-tuan pergi duduk di pejabat kesihatan tuan-tuan boleh tengok. Ini bukan cubaan. Piramli ayat dah. Ini bukan cubaan. Kalau saya nak jawab, hok dalam tu rekod ni orang kesihatan ni rekod naik kes Datuk Tan Sri ni rekod. Naik kes tinggi dah. Kita pun terlegung tak boleh beraya dah.
Cina boleh beraya, India boleh beraya, kita tak beraya dah. Naik kes tinggi. Nak oyak naik sungguh ni tak boleh nak rekor-rekor tuan-tuan. Naik kes ni tak boleh nak rekor-rekor. Sebab dia naik kes ni dengan ngeteh. Teh suat. Suat teh. Tak usah naik, tak usah pergi. Tak pergi kat sakit, demam, mati, sesak nafas, siapa dia susah. Hospital pula. Lambat. Lo ni kita ni, masyarakat ni, lo ni dia lambat untuk bertindak nak pergi ke hospital. Itu yang menyebabkan berlaku kematian. Kemalan ada. Pukul 2 pagi semalam, kalau puasa siapa dia subuh tadi, pukul 7 lebih ke, ada dah. Kereta polis, weng, lalu daripada Jakar. Meninggal. Allah uji dia. Lama dah hidup. Lepas tu kita tak sedar lagi. Saat ni ramah. Tak? Dia buat majlis ilmu, kau tak ada pula. Kau genggeh. Nanti mana tu kedai kopi. Repot mana. Boleh deh. Boleh dah. Kau. Boleh dah kau. Kita mari memperhebatkan rumah Allah, kita cari ilmu-ilmu Allah Subhanahu Wa Taala ni. Tak boleh dah duduk wasupa skala je ni, heru tak bergaduh, tak boleh dah. Kenalah kau nak pergi dah. Lah ni dia tak kira, tua muda, kecil besar, tua muda tak kira. Dia bui supaya tolak. Bah batu dua tanah merah. Mana betul tak? Allah ni dia maha hebat. Dia kita sesuatu ni panjang umur setengah tu dia nak tengok kita perjalanan kau hebat. Kau panjang uji Allah Taala. Kau mati sikap tu, pendek tu jelah. Dia tobat kau tak tahu Allahu a'lam, mudah-mudahan. Jadi kau ngepek pula dah. Tapi bukan ngepek ni, nasihat. Daripada orang muda untuk sebagai orang lama, tak dipanggil orang tua, orang lama yang banyak pengalaman, yang asam garam terlebih dahulu daripada kita. Dan kadang-kadang anak-anak muda kita lah ni tak sehebat kita dulu. Yang mana kita membimbangkan kita ini sebab segelintir daripada kita ni bersikap sambil lewa terhadap untuk kita tanggungjawab kita nak menjerumuskan diri kepada ke arah kebaikan dan menjerumuskan diri kepada kemudaratan Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak daripada kita ni menjerumus kepada kemudaratan Allah. Sedangkan kita tahu kemudaratan Allah ni menjadi larangan Allah. Apa kita nak buat? Tak? Nah. Allah larang perbuatan yang mendatangkan kemudaratan kepada diri kita ni. Allah larang, Allah marah. Sebab apa yang jadi kau banyak siapa-siapa ni tuan-tuan? Mari daripada mana siapa-siapa ni? Punca siapa ada ni? Ni tangan. Sebab tu Allah rayak juga dalam surah Al-Baqarah, dia kata jangan kamu gunakan tangan-tangan kamu ini ke arah kebinasaan. Sebab tangan kita ni lah, kau duduk capok. Setengah tu naik kereta sedap gung pasal lagu kau dengan bini kau duduk buat, kau gapo minum air, kau ping lepas. Gapo kemudaratan hak mari kita lepas kat belakang. Denggi soheh dah. Setengah tu kak kena ada hak duduk naik motor ke bukannya dalam kereta ya boleh menyanyi hak duduk naik motor tu orang dekat pada mengango-ango pun kita lepas pok di muka dia. Menate ni ha. Tak ada pedah-pedah Tak. Itu ya menjadi kemudaratan juga daripada tangan kita saat ni ya. Jadi benda ni pun menjadi larangan Allah. Allah suruh kita jaga kebersihan. Allah suruh larang kita daripada kita mendatangkan kemudaratan yang mendatangkan kebinasaan kepada diri kita. Yang mana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia kata la darara wa la darara, tiada mudarat dan tidak memudaratkan. Islam ni dia ambil berat. Tak? Ambil berat tentang kebersihan sehingga menjadikan sebahagian daripada iman. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kebersihan ini dia kata sebahagian daripada iman kita. Begitu juga apabila kita
melihat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala dan kita melihat kepada larangan Allah Subhanahu wa taala adalah menjurus kepada kebersihan. Sama ada kebersihan dari segi luaran, juga kebersihan daripada dalaman kita, tempat tinggal kita, pakaian kita nak menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan puan-puan yang mulia yang dirahmati Allah sekalian. Itulah kita kena, dalam kita berbalik kepada denggi ini, kita kena memastikan paling mustahak sekali cara kita nak cegah dia. Pertama, kita kena periksa dalam dan juga luar rumah. Kita kena periksa dalam dan juga luar rumah. Gapo kita nak periksa, tuan-tuan? Yang kedua, kita kena periksa bekas-bekas yang menjadi air bertakung. Musnahkan bekas-bekas tersebut. Jumpa bekas, musnah. Walaupun orang kesihatan ni saya tahu, walaupun anak buah saya ada pergi ke buat pemeriksaan di kawasan-kawasan wabak, kadang-kadang dia pun hamba Allah, dia pun kesian juga kepada tuan-tuan. Tengok tu setengah separuh habak dah daripada tuan-tuan ni, bokok dah. Dia kata, ayo tengok-tengoklah ayo, kalau jumpa air tu dalam beledi tu, cuahlah ayo. Kita pun duk mangas situ, tak buat berlaku kes orang mari ngecek. Dia ada pula cek kedua. Sebelum ni hok gi tu pembatu kesihatan, hok cek tu, double check tu inspektor kesihatan pula. Dia ada pula hok atas tu pula, waktu ada hok negeri pula. Kalulah biasa, hok biasa dia denda dia 150 ya, tuan-tuan, denda denggi. Tapi apabila di kawasan kita jadi ada 2 ataupun 3, 2 lah. Lah ni 2, dulu 3. Lah ni 2 kes ya, dia jadi wabak. Pertama 7 hari bulan. Yang kedua, onset dia panggil onset ni timbul gejala. Sebab orang demam denggi ni dia ada beberapa gejala. Marinya lenguh-lenguh badan, demam, sesak nafas dengan COVID juga, senuk butir mata, pening kepala, loyo-loyo, muntah, ceret-beret. Demam denggi ni. Dia kekeringan air dalam tubuh kita ni. Duk mutah mari, kita pun air masuk pun kurang, kering tubuh. Inilah boleh menyebabkan berlakunya kematian. Demam denggi ni, daripada demam denggi kita tu malah nak pergi ke hospital. COVID ke aku ni? Denggi ke? COVID ke? Denggi ke? Lebih kurang ya tanda ni. Supaya dengan jantung, dengan gastrik dah. COVID ke? Mana-mana kita adanya tanda-tanda dan gejala, jangan kita nak pandai-pandai sendirilah. Disuruh banyak lagi orang-orang yang pakar, ulama-ulama perubatan banyak lagi ada tu, boleh kita jumpa dengan dia. Sebab dia belajar abad tu untuk menentukan denggi ke tak, dia ada sampel darah dia ambil. Tubik result tu denggi, COVID. Tuan-tuan, kalau boleh jangan kita lambat untuk pergi ke mana-mana klinik yang berdekatan dengan kita. Jangan kita lambat untuk kita pergi ke mana-mana hospital yang berada dekat dengan kita. Tuan-tuan puan-puan yang mulia, sebab ada tanda-tanda tadilah, pening kepala dan sebagainya ni, timbul tanda ni lah yang boleh menyebabkan kita berlakunya kematian kepada diri kita sekalian. Jadi saya mohonlah, jasa baik tuan-tuan, luangkanlah sedikit masa 10 ke 15 minit bersama ahli keluarga di sebelah petang, anggaplah sebagai riadah. Kita kena niat, niat, ya Allah, aku membersih kawasan rumah aku ni untuk mencegah penyakit kerana-Mu, ya Allah. Ya Allah, aku membersih gotong royong sama dengan keluarga aku ni sebagai satu riadah. Berilah kesihatan kepada aku ni, dan juga jauhilah segala wabak penyakit, musibah-musibah. Hindarilah daripada keluarga aku dan masyarakat sekitar. Sebab denggi, tuan-tuan, dia boleh pergi sehingga 200 meter radius square pula. Kalau contoh dia berlaku di masjid ni, sebelah sana 200, sebelah sana melepas si pasar dekat pejabat tanah, sebelah sana pun 200, sebelah kanan ni pun 200. Tapi apabila jadi wabak lebih 2 kes, dia akan perlebar lagi kepada 400, tuan-tuan. 400 meter. Dia akan pergi kepada 400 meter.
Dan nyamuk ni dia boleh bergerak. Dia boleh bergerak. Naik bah, nyamuk pun boleh naik bah. Naik kapal terbang, naik lift. Jangan duk kata nyamuk tak naik tingkat atas. Dia naik kat dalam lift. Pergi, boleh ada di rumah. Ada je pembiak ke dia pun telur. Kena ingat hal tu. Nyamuk ni dia boleh ada di mana-mana saja dan dia boleh jadi nyamuk Aedes. Nyamuk Aedes ni dia ingat selagi benda, waktu dia paling aktif adalah menggigit kita 5 hingga pukul 8 waktu senja. 5 hingga 8 malam ni tadi. Esok ke pula 5 kita nak bangun subuh, nak sembahyang subuh tu 5 sampai pukul 8. Sebab itulah bola tidurnya. Orang suruh bangun sembahyang dah. Pukul 5 tu bangun sembahyang tahajud, sembahyang ni 2 rakaat sembahyang tahajud. Sembahyang taubat 2 rakaat. Dah. Nyamuk pun takut nak mari dia tu bangun. Dia suka diupak orang tidur sebab kita tidur ni kita gelak lagi. Tak buka lampu kau satu lagi dan kita buka lampu cerah tak? Tak marilah dia pun nusuk lalu dah. Allah buat ni pandai dah kau kita tapi kita je tak seikut. Dah. Duk bengong situ lagi. Kena ubahlah. Tak boleh lah duk main wah-wah skala ni tak boleh. Sebab kita duduk dari penyakit ni kita kena mencegah lebih bagus. Boleh faham tu tak? Kau ada nak tanya? Bak nak go ni dah ni. Rasa nak masuk Isa dah tak? Ada nak tanya? Tak ada. Kalau tak ada gapo-gapo, saya jugalah menyeru kepada tuan-tuan puan-puan, menyeru kepada diri saya sendiri. Oleh kerana kita tengok ujian Allah semakin hebat ini, satu tamparan hebat kepada kita yang hidup di muka bumi Allah ini. Marilah kita sama-sama mempertikatkan amal ibadat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah tuan-tuan, tidak rugi kita mempertikatkan amal ibadat, kita jaga semaya kita jaga zikir kita jaga anggota tubuh badan yang akan menjadi saksi nanti, kita tak rugi kepada kita semua. Marilah kita sama-sama jaga amal ibadat, jaga semaya, kita jaga puasa, ada puasa sunat kita, puasa sunat. Ada. Sebab tu janji semua tasih mu puasa mu sihat. Ada? Tak okey kita duduk puasa tu. Kita duduk jaga amal ibadat tu. Mungkin reng-reng sikitlah ujian Allah. Ya mari semacam ujian atas orang yang beriman pun kau kuat. Sebab Allah nak akak diri kita ni ke aras yang lebih tinggi. Batulah yawi ujian. Kena sentiasa kita bersyukur kehadap ujian Allah Subhanahu wa taala ini. Insya-Allah tuan-tuan dah. Kita baliklah. Pertama sekali kita paling mustahak sekali kita hidupkan di rumah kita dululah. Ajak anak-anak kita, anak bini kita ni hak tak semaya, suruhlah semaya. Dah. Insya-Allah tuan-tuan tak rugi. Kita jaga semaya ni insya-Allah. Lepas kita hidupkan rumah kita, barulah kita pergi ke rumah jiran dan sebagainya. Suruh mari pakat, mari ramah. Jangan taing banjir musibah 2014 ya. Kita boleh penuh masjid ni, tidur terus-terus. Kali yang mari uji pula ni, tahun ni pula ni lagu mana? Sedarlah boleh sementara. Dah. Ada hanyut pula. Ni sebab itulah Tok Imam pun panggil semacam, suruh mari beroyak semacam. Kerja kita beroyak semacam. Tetapi kadang dia kata orang hak beroyak ni, orang pakar-pakar motivasi ni, Korea ya, duk royak ke orang ya, leku. Tapi lah anak dia gapo tu, lebih kurang dengan kita more leh. Tetapi walaupun secukup mana pun, marilah pakar motivasi sekali mana pun, kalau kita tidak ada kesedaran dalam hati kita ini, tentunya jadi ahli ubasi je, motivasi tu. Pilihlah kita nak jadi orang yang bijak ke, orang yang cerdik pandai ke. Sebab orang yang cerdik pandai ni orang yang senantiasa mencari peluang masa yang ada tu untuk dia isi mencapai kejayaan. Manakala orang yang kurang cerdik, bukan kata bodoh, kurang cerdik ni membiarkan masa dan peluang yang ada ni untuk orang lain isi tempat tu untuk mencapai kejayaan. InsyaAllah tuan-tuan,
Kita pun dah sampai ke penghujung. Yang baik itu semua milik Allah Subhanahu Wa Taala. Sama-samalah kita petikkan amal ibadat. Kita sama-sama kita luangkan sedikit masa untuk kita bersih kawasan rumah kita, bersihkan diri kita. Dengan kita bersihkan diri kita, jiwa kita, hati kita, jasmani kita, insya-Allah secara tak langsung penyakit COVID pun sebab kebersihan diri ni, kalau kita tak cana tentang kebersihan diri, dia boleh jadi penyakit COVID. Kita tak cana kepada kebersihan persekitaran, dia boleh jadi penyakit denggi dan juga penyakit-penyakit yang lain. InsyaAllah tuan-tuan, yang baik itu semua milik Allah Subhanahu Wa Taala. Yang buruk sama ada percakapan, kelemahan yang daripada ucapan saya, tak sekira saya ini mengguris hati tuan-tuan puan-puan, saya mohon jutaan kemaafan. InsyaAllah kita baiki dari masa ke semasa. InsyaAllah tuan-tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyai. Afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyai. Wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Allahumma innaka afuun kan tuhibbu afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-hayya'i minhu wa lam. Allahumma wahai Tuhan kami, ampunkanlah ya Allah segala dosa-dosa kami ini. Dosa kedua ibu bapa kami, dosa anak-anak dan isteri kami ini ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah semua segala dosa keluarga kami dan masyarakat kami, muslimin muslimat, mukminin mukminat sama ada masih hidup dan juga mereka telah kembali juga kepadamu ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami benar-benar bermohon juga kepadamu ya Allah. Bantukanlah kami ya Allah, berilah kesihatan yang baik kepada kami semua ya Allah. Buangkanlah segala penyakit yang ada dalam tubuh badan ini ya Allah, agar kami senantiasa menjalankan ibadah kepadamu juga ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, lindungilah kami semua ya Allah daripada balakmu. Lindungilah kami semua daripada musibahmu ya Allah. Lindungilah kami semua daripada sisaan kubur dan api neraka-Mu ya Allah. Dan kau tempatkanlah kami semua di kalangan orang-orang yang beriman dan beramal soleh dalam surga-Mu ya Allah. Ya Rahman, ya Rahim, kami benar-benar mohon juga kepadamu ya Allah. Berikanlah kepada kami, anak-anak kami semua ya Allah yang akan menjalani peperiksaan nanti esok ya Allah, suatu kejayaan cemerlang di dunia dan akhirat-Mu juga ya Allah. Allahumma rabbana atina fid hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Maulana da'u fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.